Sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan menghipunkan segala makna sifat ini. Situkah? Betul? Oh, dalil baru. Tak habis lagi lah itu harusnya. Tu mundur sikit. Dua bagi. Baik. Dan bermula dalil, yakni dalil aqli. Dalil yang dibangsakan fikir pada akal, yang menunjuklah ia dalil tu di atas harus, bukan wajib, bukan mustahil. Gitu lah. Ni satu dalil, tiga madlul. Itu ni. Biasa duk dengar satu dalil, dua madlul. Ini satu dalil, tiga madlul. Mana tiga madlul? Dalil ni menunjuk kata dalil ni yang menunjukkan haruf para anbiya mursalin bersifat dengan al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah.
Dalil ni juga menunjukkan tidak wajib dan tidak mustahil mereka itu anbiya mursalin bersifat dengan al-a'radul basyariyatu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Itu dah. Jadi 3 madlil tu. Dan bermula dalil yang dibangsakan pada akal. Mana? Dan bermula dalil aqliyu, yakni dalil yang dibangsakan fikir pada akal yang menunjuklah ia dalil itu di atas haruf. Jawaz. Jawaz di atas kalau Arab kata wad dalilul aqliyu yadullu 'alal jawazi. Itu. Bermula dalil yang dibangsakan pada akal yang menunjuklah ia dalil di atas jawaz, keharusan bersifat mereka itu anbiya mursalin dengan sifat manusia, yakni dengan al-a'radul basyariyah. Sifat sini kehendak dengan a'rad, yang baru kedatangan. Kerana apa lagu tu? Hal lepas kita syarah dah. Ini sebagai isyarah daripada ulama, i'lamun bi khafiyyin daripada ulama, pemberitahuan dengan secara halus oleh ulama menolakkan pegangan yang mentuhankan para nabi, para rasul. Itu. Karena itu dikatakan al-a'rad, sifat-sifat yang kedatangan, yang baru, makna terima perubahan, sama ada kok sebelah bertambahan dan berkurangan. Itu dia panggil a'rad. Kita sifat yang ada di kita ni boleh panggil sifat, boleh panggil arad. Itu. Adapun sifat Allah Ta'ala hanya boleh panggil sifat, tidak boleh panggil arad. Karena sifat Allah Ta'ala semuanya sifatun qadimatun, sifat yang qadimah, yang sedia. Zat Allah Ta'ala qadim, sifat Allah Ta'ala qadimah. Adapun sifat-sifat manusia, itu boleh panggil sifat, boleh panggil arad. Bahkan sifat yang baru ni memang semuanya ialah a'rad, benda hak baru kedatangan. Terima perubahan dan pertambahan. Terima perubahan kok sebalik berkurang atau kok balik bertambah. Tu dah tengok. Sifat manusia ini al-a'radul basyariyah, segala sifat-sifat yang baru kedatangan yang bangsa pada manusia yang tiada mengurangkan qadar martabat. Mana qadar iaitu martabat mereka itu anbiya. Itu al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, segala sifat-sifat yang kedatangan yang bangsa manusia yang tidak membawa kekurangan pada martabat mereka itu rasul yang maha tinggi. Itu dah. Tu benarlah kata anbiya mursalin tu boleh bersifat dengan sifat manusia. Tetapi sifat manusia hak macam mana, hak bagaimana? Bukan semua jenis hak manusia harus bersifat harus juga di para nabi. Dah. Sifat kemanusiaan yang tidak membawa kurang martabat mereka itu anbiya mursalin. Kalau sifat kemanusiaan juga tapi bawa kurang, mustahil rasul bersifat dengan sifat lagu tu. Mustahil. Mana? Seumpama hak dia sebut dah sebelum ni. Tu kekurangan pada nasab, cedera pada akal, gopo-gapo, takabur, buta, sopok, ikutlah. Penyakit juzam, penyakit pecah belah, kusta. Itu. Tu semua tu orang panggil sifat-sifat manusia. Hak lain tu harus lah. Tapi pada Nabi tu mustahil. Sebab apa? Sebab meliarkan hati manusia daripada tu mendekati, menghampiri Nabi, anbiya mursalin. Padahalnya hikmat diutuskan para Nabi Rasul tu untuk mengajak manusia. Tiba-tibanya manusia lari. Sebab apa? Usuk bangang bang Nabi tu dia ni. Penuh dengan penyakit nanah-nanah, pecah belah, kusta, ataupun gila. Maka segala hak perkara harus di manusia biasa tidak semestinya harus pada para nabi. Harus pada para nabi bersifat dengan kemanusiaan itu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, yang tiada mengurangkan qadar yakni martabat mereka itu anbiya mursalin yang maha tinggi. Itu. Mana dalilnya? Khabar. Itu, dan dalil tu orang panggil mubtada, wawul istinaf, dan dalil tu orang panggil mubtada, mula ayatnya nak menyatakan dalil, istinaf bayani nak menyatakan dalil. Ana khabarnya mana? Bermula dalilnya ialah dilihatkan dia mana?
dia anbiya mursalin tu dilihatkan dia dilihatkan dia sifat manusia tu. Gitu. Dilihatkan dia a'radul basyariyah tu. Dilihatkan dia sifat manusia yang tidak mengurangkan qadar martabat mereka itu tu ada pada mereka itu rusul alaihimus salatu wassalam. Lihat bila kita ni tak ada lihat Nabi Rasul dah. Tu dilihat ni orang panggil nisbah dengan orang yang hidup semasa dengan para Nabi, para Rasul. Gitu dah. Adapun kita orang yang tak ada jumpa dengan Nabi Rasul ni, tu dia panggil seolah-olah lihat. Sebab apa seolah-olah lihat? Sebab khabar yang sampai kepada kita, cerita kata para nabi, para rasul tu, atau nabi kita Muhammad, kita ambil salah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang hak sabit di Nabi Muhammad, sabit juga di para nabi rasul yang lain. Nah itu ni. Tu. Iaitu para sahabat duk cerita Nabi makan, Nabi lapar, Nabi tidur, Nabi minum, Nabi sakit. Tu. Tu Nabi beristeri, Nabi beranak pinak, bercucu, bermenantu, bermertua. Itu orang duk cerita. Siapa cerita? Sahabat-sahabat. Yang mana bilangnya sahabat yang menceritakan itu bukan 2 3 kan? Ramai. Yang tidak mungkin boleh sepakat untuk dusta. Maka tu dia panggil khabar mutawatir. Daripada tabaqah lapis ke lapis-lapis ni, khabar tersebut sampai kepada kita dengan bilangan yang tak mungkin nak sepakat untuk bohong. Maka tu dia panggil khabar yang mutawatir. Macam Quran, khabar mutawatir. Hadis-hadis Nabi pun ada banyak juga yang mutawatir. Atau tidak mutawatir pun disepakati kesahihan dia seumpama Bukhari dan Muslim. As-sahhul kitab ba'da kitabillah sahihil Bukhari wa Muslim. Sahih kitab selepas Quran ialah sahih Bukhari dan Muslim. Itu. Tu maka khabar yang sampai kepada darjat martabat mutawatir ni yufidul yaqina, memberi faedah lah ia akan keyakinan, yakin. Jadi seolah-olah kita lihat depan mata kita kak. Walaupun kita tak lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan minum ni, tak ada ni. Tapi khabar yang sampai kepada kita tu dengan bilangan yang begitu sekali ramai yang tak mungkin sepakat untuk berbohong, maka dia panggil khabar tersebut khabar yang mutawatir. Maka khabar yang mutawatir ni yufidul yakina, yufidul ilma, memberi faedah ilmu, memberi faedah pengetahuan, memberi faedah keyakinan. Maka kalau kita tolak ni, orang panggil tolak khabar mutawatir, boleh membawa kepada kufrun wal iyadu billah min zalik. Maka sebab tu ilmu ni, ilmu akidah ni, ilmu tauhid, ilmu ma'rifah ni, ilmu usuluddin ni, ilmu kalam ni, tidak adalah orang panggil dalilnya melainkan daripada al-adillatul yaqiniyah, segala dalil-dalil yang diyakinkan. Ya tak boleh dalil zanniyah, kena dalil yang yaqiniyah. Itu termasuk juga khabar mutawatir. Khabar mutawatir ni memberi faedah yakin. Walaupun kita tak lihat sendiri dengan mata kepala kita akan segala a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratih bimul aliyah ni ada pada mereka itu rusul alaihimus salatu wassalam, tetapi khabar yang sampai kepada kita tu dengan bilangan yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta, maka dia memberi faedah yakin seolah-olah kita lihat depan mata kita. Tu sebab tu dilihat ni nisbah bagi orang hak semasa dengan para nabi, para rasul. Tapi dengan nisbah kepada kita hak tidak semasa, tidak selebar, tidak sezaman dengan para nabi rasul, kita ketahui dengan khabar mutawatir. Itu kita tahu orang panggil para nabi, para rasul tu bersifat dengan al-a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang tidak mengurangkan martabat mereka itu yang maha tinggi, dengan cara daripada khabar mutawatir. Maka sebab tu tolak khabar mutawatir ni kafir. Yang main itu ni tolak Quran, tak kafir buat apa?
Nah, satu huruf je kafir. Yang kata satu kelima atau satu ayat atau satu surah atau satu sebutir Quran tu. Kafir je lah cok. Kata ni, apa? Quran khabar mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir pun seperti itu juga. Level dia. Tolak jadi kafir, jangan main-main. Maka kerana itulah apa? Keyakinan kita bahawasanya para nabi, para rasul itu harus mereka itu bersepakai dengan sifat-sifat yang baru kedatangan yang dibangsa pada manusia, yang tidak membawa kurang martabat mereka itu para nabi, para rasul yang maha tinggi. Itu kita ketahui dengan cara daripada khabar yang tawatur, bertitik tali daripada sahabat yang meriwayat tu, perawi-perawinya jatuh sampai kita ni dengan bilangan yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Maka yufidul yakina, memberi faedah ya yakin. Kalau dia tu tak yakin lagi, bodoh. Nah, gini ya misal. Ramai ni 1000 orang kata di sebalik bukit tu ada rimau, ada singa, jangan pergi lah weh, jangan pergi. 1000 orang ni. 1000 orang cerita kata ada singa, ada rimau. Nah, kita kata nipu lah kau 1000 orang ni, mungkin ada rasuah ko. Nah, ada orang politik mana rasuah ko kata ni. Dia tak yakin. Padahal 1000 orang ni susah nak pakat pelawak ni. Kalau 3 orang boleh lagi pakat pelawak. Kita tipu mamak kata bukit belakang bukit tu ada rimau, ada singa. Nah, jangan pecah di mulut, biar pecah di perut kata ni. 3 orang boleh lagi. 4 orang boleh lagi. 5 orang tu boleh lagi 5 orang. Tapi naik ni 7 8 ni ramal ni nyada pecah mana-mana tu. Nah, tengok mesyuarat berapa dak ni. Mesyuarat sulit. Nama sulit pecah juga. Payah nak sepakat. Tak sewi dusta dak ni. Tak sewi pecah rahsia. Nya pecah juga munggu ramai. Hak masuk tu ada pasarah kami gapo dak ni. Jadi bilangan yang tidak mungkin sepakat untuk dusta ni memberi faedah yakin. Tiba-tiba dia tak yakin. Gi juga belakang bukit. Bahirima nyabah ke singa. Apa? Sebab kebodohan dia tidak yakin dengan khabar yang mutawatir. Nah, itu lagu tu. Habis situ. Selesailah kita daripada membahaskan tentang kerasulan. Ketuhanan, uluhiyah atau ilahiyat, rububiyat. Kemudiannya kita telah selesai pada malam ni menyatakan tentang kerasulan atau nabawiyat atau nubuwah atau risalah, boleh belakalah. Kemudiannya kata Syekh Ahmad, dia nak masuk nyatakan orang panggil perkara hak kena heret reti dalam kepala otak hati kita bila sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tengok kata dianya dan menghipunkan. Tu mana dan menghipung, mana dan terhambat reti. Terhambat reti. Faham tak? Dan menghipung kat mana? Dan terheret reti, dan terhambat reti. Secara automatik faham. Gitu. Secara automatik faham, tapi nak automatik pun mesti kena manual dulu. Nak automatik faham buana kalau tak manual dulu. Orang nak erti bawa kereta lah, kena test minum dulu lah. Bila dah pandai minum barulah sedap tu, tak ada apa lah. Minum tak pandai bahan kat auto dah kan. Orang we kereta auto ngang-ngang tak boleh nak bawa. Gigit jari saja. Dia kena minum dulu ke apa pun. Barulah kita boleh terheret reti, mana automatik tikai turun. Itu mana terheret reti, terhambat reti. Automatik peher. Itu. Ikutlah nak guna bahasa apa? Asal faham dak tu ni. Tu. Macam kita sebut duri Kita orang hak kenal dah duri ni tak ada duk panjang sebut duri. Berapa? Nak mari depan otak kita duri dia berapa warna gapo berapa cabai duri dia. Dah ni. Mengatakannya berapa ulah ada dalam tu. Tak ada dah. Sebut duri sepatah gak ru. Masuk dah kepala. Tu orang panggil terheret reti. Tu terhimpun mari. Tu. Dan menghimpunkan, mana dan terhimpun mari. Dan terheret reti. Tu bila sebut kata duri terheret reti dah. Terhimpun mari dah dalam kepala otak kita. Tak ada kena panjang lah sebut duri apa tu? Nak tasawur ni duri ni gapo dia ni. Mari dengan durinya dengan warna hijau kulitnya ada duri berapa cabai duri dia. Tak ada begitu. Nah,
Sebut dua ya itu. Macam kita sebut la ilaha illallah. Tak ada. La Allah wujud tidak bakal mukhalaf. Masuk ada perut. Hei, tak gitu. Nah. Okey makna gitu tak? Tengok Dan menghimpunkan akan segala makna sifat ini semuanya bagi menghimpun oleh dua kelimah. Mana dua kelimah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yantawi fi kilmatil islami maqad madha min sairil ahkami. Itulah kitab Mata Kharidah yang sebut itu. Wa yantawi fi kilmatil islami, dan terhipung meliputilah, masuklah, terheretilah, automatik pahalah. Tu wayan tawi fi kilmatil Islam, dalam kelimah Islam. Mana kelimah Islam? Ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah-setengah ulama kata ni sekelimah ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni satu kelimah. Berapa satu kelimah? Sebab makna dia satu saja. Apa? Menunjukkan tentang keesaan Allah, tentang diri dia tu Islam. Bila orang kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gapo hak kita faham? Oh, dia orang Islam. Ada setengah ulama kata itu. Jadi bukan dua kelimah, sekelimah yang katanya ulama. Berapa sekelimah? Pada asal dua kelimah lah. La ilaha illallah satu kelimah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kelimah. Tapi kata setengah ulama satu kelimah itu. Apa satu kelimah? Sebab kedua-dua kelimah itu memberi makna yang satu. Apa? Menunjuk dalat alal Islam, menunjukkan di atas seorang tu Islam. Nah, itu kan? Kalau itu nak masuk Islam kan ada. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Nah, kau Tuhan di langit gitu ah. Dah. Itu ni. Orang nak masuk Islam kan, Tuhan di langit. Kayak gitu. Nah, bukan tu nak masuk Islam. Ngucap dua kalimah syahadat. Jadi setengah ulama kata ni sakelimah. Kilmatin Islam, satu kalimah Islam. Berapa? Karena kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni dalat ala maknan wahidan, karena menunjuklah ia di atas makna yang dalat ala maknan wahidin, karena menunjuklah ia di atas makna yang satu saja. Apa? Iaitu seorang yang mengucap dua kalimah syahadat ni menunjukkan dia itu Islam. Itu ni. Tu tengok. Dan menghipun, mana terheret reti, terhambat retilah segala yang ini, akan segala tu maf'ul qaddam, akan segala makna, segala hukum. Makna ini segala hukum sifat, segala makna sifat ini, akan segala hukum sifat ini. Sifat mana sifat ini? Kembali kepada start di Allah wujud kita bakar tu. Hukum sifat. Mana hukum sifat? Hukum mesti. Sifat ada Allah, mesti ada Allah, tentu tidak tiada Allah. Mesti sedia Allah, tentu tidak baharu Allah. Mesti kekal Allah, tentu tidak binasa Allah. Mesti tak serupa Allah akan yang baharu, tentu tidak serupa Allah akan yang baharu. Mesti ada cara-cara zat, tentu tidak dia sifat apatah lagi jirim atau ara. Mesti tentu tidak berbilang. Mesti zatnya ada sifat perkuasa, tentu tidak dia lemah. Itu orang panggil hukum sifat. Tu. Terheret retilah akan segala makna sifat ini, yakni akan segala hukum sifat ini, semuanya tu takkid tu. Nak menguatkan lagi. Semua sekali tak terkecuali. Tu semua sekali tak terkecuali. Kalau kita belajar dah sebelum ni tu, ia terheret mari. Terhambat reti. Tikai turut faham. Itu. Automatik reti. Reti di mana? Oleh dua kelimah. Mana dua kelimah? Pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mana terjemah? Terjemah dulu daripada Arab ke Melayu. Tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Tu terjemah tu. Tu terjemah. Tuh.
Tu terjemuh. La ilaha illallah Muhammad. Mana? Tu terjemuh baru tu. Terjemuh daripada Arabnya la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Bukan makna lagi tu. Jangan kita dok ayat makna jangan. Tu tak salah tu kalau kita kata apa makna la ilaha illallah? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Tu bukan makna. Tu terjemuh dia panggil. Terjemuh. Apa terjemuh? Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada satu bahasa ke bahasa yang lain. La, tiada. Ilaha, Tuhan. Illa, melainkan. Allah, Allah. Itu terjemuh baru tu. Muhammadur Rasulullah. Muhammad lah. Nabi Muhammad lah. Itu pesuruh Allah. Rasulullah pesuruh Allah. Tu terjemuh baru tu. Makna bukan tu. Makna ni ma yu'na minal lafzi. Apa yang dikehendak daripada lafaz. Maka la ilaha illallah ni ada 3 makna. Ada makna mutabaqah, ada makna iltizamiyah, ada makna tadammun dipanggil. Ada 3 makna. Tu. Makna orang panggil mutabaqah mana? La ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ataupun la ma'buda bihaqqin, la mawjuda bihaqqin illallah. Boleh tak? La ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Boleh tak? Tidak ada yang diberhak sembah dengan kena, dengan betul, dengan sebenar, melainkan Allah. Yani Allah sahajalah yang disembah dengan tepat, dengan betul, dengan kena. Itu dia panggil makna mutabaqah. Makna mutabaqah. Tu makna mutabaqah tu. Tu dah. Makna mutabaqah. Jadi tak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada zat yang disembah dengan tepat. Fil wujudi. Fil wujud mana? Ai fi zihnil mu'minin. Au fi nafsil amri. Itu. Tidak ada yang disembah dengan tepat pada zihin, kepala otak orang mukmin, atau pada diri realiti sebenar, melainkan Allah saja yang disembah dengan sebenar, dengan tepat, dengan kena pada kepala otak orang mukmin atau pada realiti yang sebenar. Itu. Tidak sah kita kata pada kepala otak orang kafir, fi zihnil kafir, tak sah. Sebab apa? Kepala otak orang kafir dia tasawwur ada Tuhan lain pada Allah. Betul tak? Sebab tu tak boleh kita kata la ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Artinya la ma'buda bihaqqin fil wujudi ay fi zihni kullil insan, atau fi zihnil kafir aidan tak boleh. Kenapa? Kerana orang kafir sah dia tasawwur ada orang panggil Tuhan lain pada Allah. Jadi kita nak kata tidak ada Tuhan yang sebenar, mana yang disembah dengan kena, dengan tepat pada zihin orang mukmin. Sungguh. Kalau otak orang mukmin tak ada dah. Tuhan selain pada Allah tu tak ada. Sebab tu bila sebut Tuhan kena ke Allah, sebut ke Allah kena ke Tuhan. Tak payah kita nak belagak warak lebih pada Tok Guru lah nak tu ni. Tok Guru kata syukurlah ke Tuhan. Ya tegur Tok Guru. Kata mana? Ustaz, Tuhan. Allah lah, Tuhan ni banyak. Tuhan ni banyak. Berapa ekor banyak ayah? Banyak Tuhan ni. Kok di batu keh gapo? Tuhan ke tu? Bukan. Ada mau Hindu kata Tuhan. Apa nak jadi Hindu ke? Nak jadi Buddha ke? Apa kita orang kenal Tuhan nak jadi orang supaya tak kenal Tuhan juga? Duk panggil benda bukan Tuhan. Nak warak dia lebih pada Tok Guru dia ni. Janganlah panggil Tuhan. Panggil Allah lah. Tuhan ni banyak. Tak kapi demo kata Tuhan banyak. Tuhan ni tak ada lala. Sebut Allah kena ke Tuhan tu, sebut Tuhan kena ke Allah tu jugalah. Sebut syukur ke Tuhan, kena ke Allah. Syukur ke Allah, kena ke Tuhan. Ada lain pada Tuhan. Ada lain pada Allah Tuhan. Sebenar tak ada dah. Tu hok duk batu ki, hok duk latih, hok bangun, tak duduk-duduk, hok duduk tak bangun-bangun, hok tidur tak berdiri-berdiri tu. Hok tu bukan Tuhan jadi awal lagi. Betul tak? Bukan Tuhan. Dan mereka kata Tuhan pelesu tu bukan Tuhan. Duit pelesu duit Ni kedap bawa duit pelesu. Kan saya kata duit pelesu ni. Duit juga ya.
Duit palsu tak boleh beli. Duit juga dia orang panggil. Panggil tak apa kau cash situ dia ni. Tak reti bahasa je. Kata duit palsu, nak pakai duit lagi. Duit palsu bukan duit. Tuhan palsu bukan Tuhan. Kalau Nabi hak tu pada la ilaha, sah ke? Tak sah. Moga berhala ada. Matahari ada. Duk kata tak ada apa benda ada. Lagi pula bukan Tuhan sejak di awal lagi. Itu dah. Itu nak jaga molek la ilaha illallah ni bukan senang kita ya doa mudah. La ilaha illallah. Allah mudah ngaji buat gapo la ilaha illallah. Nah, ratik gitulah. Ratik gitu tak faham makna tak ada gapo, kosong. Nah. Kosong lah perut kita. Orang mengatik kau dekat dengan Tuhan. Dia mau mengatik kau gelap perut dengan Tuhan. Kenapa? Anda tak ngaji, tak reti makna. Hak tu Sahibus Samahah Mufti Tuan Guru Haji Ahmad Mahir Al-Azhari, Mufti Kelantan, Datuk Mufti Kelantan zaman tutup guru pondok dulu. Dia jemput ceramah oleh orang kampung. Tajuk ekonomi Islam. Tinggi tajuk dia. Siapa-siapa tu guru tanya, apa makna la ilaha illallah? Tak ada Tuhan melainkan Allah, tu guru. Itu terjemah aku. Nah, makna apa? Duk badi akad bahu lah ke. Ni. Tu orang tu cakap ekonomi Islam lah. La ilaha illallah dulu. Malah tu syarah la ilaha illallah. Sifat 20. Tu tengok. Tu dah. Itu orang panggil makna mutabaqah. Hak ni kalau kita nak hadir dalam ngatik kita, panggil ni. La ilaha illallah. Dalam perut kita tak ada yang disembah dengan sebenar, tepat, kena pada zihin, kepala otak kita orang Islam atau pada realiti hak sebenar, melainkan Allah. Panjang tu. Tak boleh ngatik cepat gitu. Nah, yang kedua makna dilalah makna iltizamiyah dia panggil. Makna la ilallah iltizamiyah, mana secara lazim. Tu bab masuk waktu. Kah lambat lagi. Azal dulu. Azal. Ngetang. Nak boleh kapung pula kan ni. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa la ilaha illallah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Billahil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح.
ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik, jadi hak kita la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi au fi nafsil amri au fi dhihnil mu'mini illallah. Itu dia panggil makna mutabaqah. Nah, itu dia panggil makna mutabaqah. Kemudian yang keduanya makna iltizamiyah. Ni hang syarah ni sebenarnya ada apa ni dalam kitab ni. Cuma syarah dulu. Nah, sebab ada hak tak ada dalam kitab. Mana ngelah ni. Tu. Yang keduanya makna iltizamiyah, makna lazim dia panggil. Dilalah iltizamiyah, pengertian dengan secara automatik, tika tu lazim. Mana la ilaha illallah ay la mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallahu. Itu dia panggil makna lazim. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna? Tidak ada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan tidak adalah yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya, melainkan Allah sajalah Tuhan yang Tuhan mana yang terkaya, melainkan Allah sajalah yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Makna ni kalau nak silau dalam ngatik panjang. Nah, tak boleh ngatik la ilaha illallah, la ilaha tak boleh tu. Kena la ilaha illallah. Bapa dalam hati la mustaghniyan an kulli ma siwa wa la muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Panjang ngatik itu. Makna yang ketiga ialah makna tadammun dia panggil. Apa makna tadammun? Makna yang terkandung. Bila sebut kata tak ada Tuhan melainkan Allah, apa hak kita boleh faham? Tak ada Tuhan melainkan Allah, apa hak dalam kepala otak kita faham? Tak faham juga dia. Allah Tuhan. Tu. Kata saya tak ada dalam poket saya ni melainkan RM10. Gapo kita faham? RM10 duit hak dalam poket. Itu nah. Tak ada dalam rumah saya melainkan YB. Maknanya YB sore hak dalam rumah saya. Hak ni hak kita ingat, hak disuruh orang panggil apa? Ngatik ni. Nah, hadir hati. Hadir makna la ilaha illallah. Nah, hadir makna. Kalau hadir makna mutabaqah, panjang juga. La ilaha illallah, tak ada yang disembah dengan tepat pada zihin, pada kepala otak orang Islam atau pada realiti yang sebenar, melainkan Allah. Itu makna mutabaqah. Kalau makna iltizamiyah, la ilaha illallah la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Tidak ada yang terkaya daripada tiap-tiap barang lainnya dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lainnya, melainkan Allah. Panjang tak? Nah, lepas tu makna-makna kita nak silau dalam hati ketika ngatik la ilaha illallah. Makna tadammun dari mana? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Tuhan. Allah Tuhan. Allah jualah Tuhan. Itu kalau bahasa surat kan. Nah, kalau Kelantan Allah Tuhan. Allah Tuhan. Hal lain tak mana? Tu. Sini. Kita minta hutang dengan kawan kita. Ada duit tak? 50 riyal. Kawan kita katakan, sayang kita kata,
tidak ada dalam poketku ini melainkan 10 riyal. Itu bahasa dia cakap. Mai duit 50 riyal nak berhutang. Kata tak ada dalam poket bajuku ni melainkan 10 riyal. Nah, makna kita faham kan? Oh, tak apa gitu. Apa makna kita faham? 10 riyal saja duit dia ada. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa kita faham? Allah je Tuhan. Tu makna gitu. Allah je Tuhan. Allah Tuhan. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati kita Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah jualah Tuhan, Allah sahajalah Tuhan. Gitu. Tahu boleh ngata cepat. Tu tengoklah. Habis. Kemudian dia kata dan bermula kenyataan. Kenyataan mana? Huraian, jalanan, perincian. Demikian itu, yakni bagi demikian itu menghimpun. Lagu mana teripung? Terheret reti, terfahamari akan segala hukum sifat-sifat yang kita duk belajar dah sebelum ni tu, semuanya sekali tu teripung oleh makna dua kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lagu mana ini orang? Tu. Tengok. Bahawa sekelimah yang pertama, mana kelimah yang pertama? Iaitu kelimah yang pertama la ilaha illallah. Kalau bahasa Melayu kata tiada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu kelimah yang pertama. Kelimah yang pertama ni memberi faedah. Tu memberi faham gitu. Memberi reti. Memberi faedah, yakni memberi faham, memberi reti kepada orang yang mendengar. Kepada orang yang mendengar, tak kira lagi. Sama ada kita sendiri hak ucap, kita sendiri hak dengar, atau orang lain hak ucap la ilaha illallah, kita tukar dengar. Kelimah ni memberi faedah, memberi faham, memberi reti kepada orang yang mendengar akan ikrar, pengakuan dengan menafikan ketuhanan, yakni menafikan jadi Tuhan daripada yang lain daripada Allah. Tu bila sebut kata la ilaha illallah, orang sebut tak ada Tuhan melainkan Allah. Gapo kita faham? Oh, dia nafikan ketuhanan daripada yang lain daripada Allah dan mengisbatkan dia ketuhanan tu. Bagi Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala jua. Itu. Bila sebut kata tak ada Tuhan melainkan Allah, gapo hak kita segera faham? Oh, Allah Tuhan. Ini dia panggil makna tadammun, dia panggil. Makna tadammun, makna hak terkandung. Sama ada kita sendiri kata tak ada Tuhan melainkan Allah, ataupun orang lain hak kata tak ada Tuhan melainkan Allah. Kita orang hak tukar dengar ni memberi faedah. Bila orang kata lagu tu, kita ni memberi faedah, memberi faham, memberi reti pada akal kita. Apa? Orang ni mengakui kata apa? Tak ada ketuhanan selain daripada Allah, dan ketuhanan itu hanya pada Allah. Maknanya Allah jualah tu Tuhan. Itu makna tadamun tu. Nampak tak? Nampak tu bisa makna tadamun. Tu makna tadamun dia panggil. Makna terkandung. Bila sebut kata tak ada Tuhan melainkan Allah, apa kita orang hak dengar faham? Oh, dia nafi ketuhanan kepada selain daripada Allah, dan dia isbat ke ketuhanan itu hanya pada Allah. Maknanya Allah sahajalah Tuhan. Allah je Tuhan. Allah jualah Tuhan. Allah sahajalah Tuhan. Allah Tuhan. Kalau Kelantan lagi mudah. Lagi rekah dah tu ni. Allah Tuhan. Tu ni. Tu lagu tu. Tengok. Satu. Dan hakikat Tuhan itu. Dan hakikat, mana sebenar-benar takrif Tuhan itu. Definisi Tuhan itu berapa?
Tuhan tu gapo? Definisi sebenar Tuhan tu ialah mereka, yakni zat. Mereka ni kena ke zat, bunyi mereka ramai pula dah yang gitu dia tu ni terjemuh daripada Arab lah ni. Nah, tu. Mana man mereka. Kehendak dengan man situ ialah zat. Zat yang disembahkan dengan sebenar. Itu al-ma'budu bihaqqin. Zat tu kalau kita ibadat ke dia, kita abdi ke dia, kena ke Tuhan sungguh. Tu orang panggil Tuhan. Kalau satu zat tu kita ibadat ke dia, kita abdi ke dia, tak kena ke Tuhan, orang tak panggil Tuhan tu. Nah, contoh meja, kita duk pakat sembah meja, saya meja, sujud ke meja. Contoh, orang kata inilah Tuhan. Ya ke Tuhan? Ya ke Tuhan? Meja ni. Tak. Jadi sembah kita tu tak kena ke dia, tak tepat. Maka meja ni bukan Tuhan. Tuhan ni apa? Al-ma'budu bihaqqin. Zat yang disembah dengan sebenar mana? Zat yang kita ibadat ke dia tepat, betul, kena. Itu mana gitu. Tu makna. Ini dia nak kait dengan makna mutabaqah tadi. Mutabaqah. Nah, la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi aw fi dhihnil mu'mini aw fi nafsil amri illallah. Tidak ada yang disembah dengan tepat, dengan kena. Nah, pada yang ada ni, atau pada zihin orang mukmin, atau pada nafsi amri, pada realiti yang sebenar, mereka Allah saja zat yang disembah, kena, tepat, betul. Itu makna mutabaqah. Dan lazimlah. Tengok, ni orang panggil makna iltizamiyah. Sebab tu orang panggil lazimlah. Nampak tak? Dan lazimlah, tikam turu automatik lah. Itu kan gitu. Dan lazimlah, automatik tikam turu lah, bahawasanya ia apa? Ia zat yang kita sembah dia tepat tadi tu, Allah Ta'ala tu, terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan berkehendak, yakni berhajat kepadanya, kepada Tuhan tadi, oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Ni orang panggil makna lazim, dia panggil makna lazim. Mana? La ilaha illallah ay la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Tidak ada zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lainnya dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lainnya, melainkan Allah saja zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lainnya dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lainnya, Allah saja. Itu panjang tu makna iltizamiyah tu panjang tu. Kalau duk ngatik dengan makna dua tu ke, tak boleh ngatik cepat kata. Mana duk ngatik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cepat ni. Saya nak mari dalam perut saya, la ilaha illallah sekali tu nak mari, tak ada yang disembah dengan tepat, dengan sebenar, dengan kena pada di perkara, pada realiti sebenar mereka Allah. Kena ngatik la ilaha dalam hati, tidak ada yang disembah dengan sebenar. Illallah. Orang ngatik lama panjang. Dia silap faham tu. Dia pergi silau makna mutabaqah atau silau makna iltizamiyah. Hak tu tak kena silau dah tu. Hak tu terhayat erti dengan kita mengaji dah sebelum-sebelum ni. Sifat-sifat 20 hukum sifat tu terhipung situ dah. Lepas tu kita duk ngatik la ilaha illallah, la ilaha. Mana-mana? Makna tu tadammun tadi hak mula-mula dia sebut dia. Nah, tu. Apa? Allah Tuhan. Allah jualah Tuhan. Hak tadi, hak memberi faedah akan ikrar, jadi memberi faedah kepada orang yang mendengar akan ikrar dengan menafikan ketuhanan daripada yang lain daripada Allah dan mengisbatkan dia ketuhanan tu bagi Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala jua sahaja. Mana Allah jua Tuhan, Allah jua Tuhan, Allah Tuhan, Allah sahajalah Tuhan. Itu makna tu. Tu. Jadi dia ada 3 makna dia. La ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi aw fi dhihnil mu'mini aw fi nafsil amri illallah. La ilaha illallah la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. La ilaha illallah Allahul ilah. Tu benda Allahul ilah. Allah tu tu dah. Allahul ilah. Allah tu habis situ. Tu.
Bapa kita Tuhan tu terkaya daripada tiap-tiap barang lain. Terkaya mana apa? Lepas sebuah serbi, tak berajak gapo-gapo, itu dia panggil terkaya. Ghina mutlak dia panggil. Ghina mutlak itu Tuhan. Kita duk semaya be, duk puasa raha, duk haji umrah, duk taat ke dia bukan kerana gagah dia. Dah. Bukan nak gagah dia. Ada ni. Kita bersyukur tu klik kita. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa-siapa yang syukur, maknanya apa syukur? Sarraful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajli. Guna apa hak Tuhan beri, ikut apa hak Tuhan kehendak. Kita semaya, kita puasa. Fa man yashkur, siapa syukur? Wa man yashkuru li wa man yashkur fa inna ma hanya sanya yashkuru li nafsi. Dia syukur ke diri dia. Bukan kata kita semaya, sedaplah Tuhan, kita duk semaya sok mungkin gagah dia. Malah maya ilmu sekali. Hei, dak. Kalau kafir habis licin nasi atas muka bumi ni, wala iyazubillah. Tuhan tetap Tuhan. Tak berganjak ketuhanan dia. Tak berubah. Gitu. Wa man yakfur, barang siapa hak kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya hanya sanya Allah ghaniyun, maha kaya. Apa? Ghani mutlak bila qaidin. Kaya dengan makna tak berajak gapo-gapo lepas serba-serbi. Nanti inilah tubik sifat wujud, kidah, bakok, geti, tehek geti. Sebut kata dia tak berajak gapo-gapo, wujubul wajibal wujud, mesti dia tu ada. Tentu tidak dia tak ada. Kalau dia harus ada, bermakna ada dia tu berhajat pada yang ada. Tak lepas dia panggil. Itu nanti lagi bawah ni. Bawah apa ni? Ya kenyata. Sifat-sifat 20. Itu makna menghimpun akan makna segala sifat ini semuanya oleh 2 kelima. Tu tengok. Bukan teripung situ dengan makna terkandung. Nak faham molek tu. Sebab ada orang duk faham gini. Dia tengok dalam nota apa? Dia buat carta kan. La ilaha illallah. Lepas tu you tubik. La wujud kidah baka. Ilaha mukhalafatu ta'ala wal qiyamu bi nafsi. Ilah wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama bahasa kalam. Allah kaunuhu qadiran kau. Bukan gitu. Bukan mengandung supaya mak mengandung anak duduk dalam perut kandung gitu, bukan. Terkandung dalam la ilaha illallah tu mana? Terheret reti, terikat mari, terhambat reti, tikai turut faham. Itu mana? Bila sebut kata Tuhan, dia mesti zat yang terkaya, mana tak berajak gapo-gapo, moga lain tak boleh lepas dengan dia. Terheret reti, mesti dia ada. Mesti dia sedia. Tentu tidak dia baru. Mesti dia kekal. Kalau dia tidak kekal, dia tidak sedia, dia binasa, bahkan dia tu baru, mesti dia berajak tak lepas. Mesti tak serupa akan yang baru. Kalau serupa, maka dia tu dia baru. Baru tu tak lepas. Berajak, iftiqar, fakir. Mesti dia tu ada cara-cara zat. Tubik sosok nanti. Mesti tersuci daripada segala sifat-sifat kekurangan. Mana? Kalau gitu mesti apa? Sama basar kalam, bersifat dengan pelihat, pendengar, berkata. Kalau dia bisu, bekak, tulis, maka dia tak lepas berhajat kepada mereka yang melengkap menyempurnakan zat dia, menghilang kekurangan pada zat dia. Buta bekak bisu, cuba tanya orang buka. Orang buta kata, pak cik buta deh. Kalau ada doktor boleh jadi pak cik boleh tengok, nak tak? Nak ya. Pak cik tadi tengok ala ni lagu mana benda, tahu tak ni. Nak, mana berhajat dah. Berhajat tak boleh lepas. Tu nanti dia tubik sesuatu. Jadi kalau kita duk mengaji dah sebelum ni bukan saja dah. Ni la ilaha illallah. Besarlah la ilaha illallah juga weh. Habis itu. Dan berkehendak ini berhajat. Mana terkaya ia, mana lepas. Tak berhajat. Terkaya mana tak berhajat, lepas sebuah serbi daripada tiap-tiap barang lainnya. Dan berkehendak ini berhajat. Iftiqar tak boleh lepas kepadanya Allah oleh tiap-tiap barang lainnya. Selain daripada Allah, wala sebutir kumen, wala sebutir zarah, sebutir debu sekalipun, semua tak boleh lepas dengan Allah. Nak kelip mata, nak berok, nak kecil, nak sedawa, ikut, nak ketuk gegap, semua tak boleh lepas dengan Tuhan. Itu. Ada tu ni. Nanti masuk sifat 20 tu. Kita duk mengaji dah sebelum ni. Itu. Habis itu. Kalau gitu tafriqnya, maka makna la ilaha illallah itu. Kita putih situ dulu dah. Boleh kapur pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ini nak menyata makna.
Makna apa? Makna mutabaqah dulu. Kemudian makna iltizamiyah. Lepas tu kalau kita nak mengatik makna tadammun. Apa? Allahul ilah. Allah Tuhan. Allah Tuhan. Gitu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.